Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan atau cara kita executive talk pada hari ini dengan bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwahi jami'il awliya wa syuhada wa salihin. Bisirril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim, idfa'anna kulla bala'i dunya wa bala'il akhirah wa syarra dunya wa syarra akhirah. Allahumma sallimna 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 bil afiyah was salamah wa haqiq wal istiqamah. Allahumma farrij 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 kurubana wa humumana ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bijahi wa bibarakati wa bihaqqi Sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya majlis mempersilakan yang berusia Tuan Zulkarnain bin Muhammad yang di-Ketua Majlis Perdana Kuala Kangsar bagi menyampaikan keputusan dia. Dipersilakan. Syukur Alhamdulillah atas izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bertemu pada pagi yang indah ini bagi sesi Executive Talk 2021. Walaupun kita berhadapan dengan kekangan ruang untuk bersua berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara, Executive Talk 2021 ini masih dapat dilaksanakan secara maya. Ia juga bagi mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang diprodukasikan. Hari ini adalah merupakan hari ulang tahun ke-17 Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Hari ini juga adalah hari saya berkhidmat di Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, hari yang ke-652. Secara jujur, saya berasa amat senang sekali dapat bertemu saudara-saudari sekalian pada pagi ini. Terima kasih di atas komitmen yang diberikan bagi mengikuti dan mendengar amanat pembuka tahun 2021 yang di-Ketua Majlis Perbandaran Kuala Kangsar pada pagi ini. Istimewa pada hari ini juga kita turut meraihkan ulang tahun Majlis Perbandaran Kuala Kangsar MPKK yang ke-17 sebagai sebuah pihak berkuasa tempatan bertaraf perbandaran. Di kesempatan ini saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Datin Ahli Majlis serta tuan-tuan dan puan-puan kerana menjadi sebahagian daripada keluarga besar organisasi ini. Kata orang putih, umur organisasi kita ini berusia sweet 17.
17 tahun. Sepanjang tempoh 17 tahun ini, pelbagai perubahan pentadbiran telah kita lalui. Lepas dinaik taraf menjadi Majlis Perbandaran dari Majlis Daerah, MPKK telah ditadbir oleh Yang di-Ketua Datuk Haji Mat Rashid bin Ayub, Datuk Haji Muhammad Syafiee bin Arifin, Tuan Haji Abdul Halim bin Hamid, Datuk Charum bin Datuk Charum bin Datuk Abdul Malik. Dan bagi ulang tahun ke-17 ini, saya berkesempatan untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kita ucapkan kepada semua mantan-mantan yang di-Ketua kerana telah berjaya mencorak daerah dan perbandaran. Cabaran 2020 dan MPKK merupakan barisan harapan. Tahun 2020 baru saja melabuhkan tirainya selama 49 hari. Siapa sangka tahun tersebut meningkatkan kesan yang mendalam buat rata-rata penduduk dunia, khasnya Malaysia, kerana negara kita diserang wabak virus COVID-19. Sehingga ke hari ini, saban hari kes harian mencatatkan 4 angka. Pada tahun 2020, tak kala negara kita berhadapan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang pertama pada Mac 2020, tanpa sedar kita juga merupakan pasukan barisan harapan yang masih bekerja meredah risiko berhadapan dengan wabak ini bagi memastikan kebersihan dan pemantauan pematuhan SOP PKP yang melibatkan klinis perniagaan, penjaja dan pasar awam terus dipatuhi. Pengurusan sistem pekerjaan merupakan satu perkhidmatan esensial dalam sebuah PKP yang tidak direhatkan. Anggota kerja bahagian perkhidmatan bandar masih memberikan perkhidmatan ini ketika kebanyakan daripada kita duduk di rumah bersama keluarga. Kerja-kerja disinfeksi juga telah dijalankan oleh kita ke atas bangunan-bangunan kerajaan, bangunan-bangunan perniagaan, taman permainan dan tempat-tempat awam bagi memastikan keselamatan awam terus dijaga. Pada PKP yang pertama, pasukan bilik gerakan COVID-19 itu juga bagi daerah Kuala telah ditugaskan. Kita telah membuka talian bilik gerakan setiap hari bagi memantau aduan dan pertanyaan berkaitan pematuhan prosedur operasi standard ataupun SOP. Bagi tempoh PKP 1, sejumlah 1,360 pemeriksaan telah dilaksanakan dan arahan lisan telah dikeluarkan hasil pemantauan daripada bahagian pemantauan. Manakala sejumlah 14 operasi bersepadu bersama PDRM dan KPM dijalankan bagi memastikan pematuhan SOP PKPB yang dikeluarkan oleh MPN terus dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Terima kasih dan syabas saya ucapkan kepada semua anggota kerja yang telah memberikan perkhidmatan yang cukup baik semasa tempoh tersebut. Ketahuilah, anda adalah merupakan wira buat kita semua. Kejayaan, situasi dan perjalanan jabatan tahun 2020. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kaitan prestasi perancangan bandar dan aktiviti, selari dengan inisiatif Plan Sustainable Development Goals SDG di bawah bangsa-bangsa bersatu, terdapat 17 agenda yang digariskan untuk ke arah pembangunan manfaat. Dalam 17 agenda ini, pada tahun 2020, kita telah berjaya menyentuh 4 elemen agenda utama dalam pembangunan bandar yang manfaat. Agenda tersebut adalah pertamanya ada SDG ke-11 iaitu Sustainable Cities and Communities, bandar dan komuniti yang manfaat. SDG ke-13 Climate Action ataupun tindakan iklim. SDG ke-15 Life on Land, kehidupan di darat. Dan SDG ke-17 yang paling utama sekali iaitu Collaboration, iaitu kerjasama serta perkongsian bersama ataupun kerjasama pintar bersama kita. Kita telah melaksanakan projek CSR 3 pokok untuk pokok dengan kerjasama TNB, Tenaga Nasional Berhad dan agensi-agensi serta NGO yang lain. Sejumlah 633 anak pokok daripada 36 spesies telah ditanam dan projek ini telah memenuhi agenda Kerajaan Negeri Perak bagi tahun 2020 iaitu fokus kelima iaitu tindakan bersama bagi menangani perubahan iklim atau climate change dan ke arah Perak Green Plan, Plan Hijau Negeri Perak. Selain daripada itu, aktiviti merimbun kehijauan Kuala Kangsar telah dijalankan dengan menanam sejumlah 44,800
673 pokok spesies tempatan seperti merawan siput, meranti dan beruas. Jumlah ini jauh telah melebihi sasaran 10,000 pokok yang perlu ditanam di kawasan Kota Kangsar. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah berjaya dalam projek ini. Manakala sejumlah 2,300 pokok seperti pandan kuning, golden crinum lily, dan bunga kertas bougainvillea telah ditanam di sekitar bandar dan di Jalan Taiping. Bagi kerja-kerja pembekalan peralatan permainan kanak-kanak pula, sejumlah peruntukan RM111,700 telah kita terima dan kerja-kerja pemasangan telah pun dijalankan di 4 kawasan lapang iaitu Taman Orchid, Taman Doron Dwi Pasar 2, Taman Lavender dan Taman Kelisa. Kuala Car Free Day juga merupakan sebuah acara istimewa MPKT yang telah berjaya kita laksanakan sebanyak 2 kali pada tahun lalu, iaitu pada bulan Januari dan pada bulan Februari. Berkaitan prestasi pelancongan, COVID-19 memberi satu tamparan hebat kepada industri pelancongan negara kita. Asalnya tahun 2020 merupakan kempen tahun melawat Malaysia, namun kempen ini telah dibatalkan susulan penularan virus COVID-19. Pemain industri pelancongan tempatan itu juga telah mengalami masalah kekurangan masa pencarian dan terjejas teruk. Melalui unit pelancongan, kerja-kerja mempromosi daerah kita masih dijalankan untuk menarik pelancong tempatan datang. Dan juga apabila telah dibuka sempadan nanti, pelancong-pelancong asing juga kita harap dapat beramai-ramai datang ke kawasan. Kita telah mengambil inisiatif menyertai The Nine Tourism Promotion Organisation, TPO, Asia Pacific Cities Assembly. Pertubuhan antarabangsa ini menghimpunkan seluruh penggiat industri pelancongan di seluruh negara dan di seluruh rantau Asia Pasifik untuk mempromosikan produk masing-masing. Walaupun melancong keluar negara pada masa ini dihentikan buat sementara waktu, kerja-kerja promosi hendaklah kita terus jalankan. Saya berpeluang menjadi speaker pada 2 pertemuan maya. Kita berpeluang menjadi speaker pada 2 pertemuan maya yang diadakan oleh TPO yang disertai oleh 15 negara keahlian seperti Korea, China, Jepun, Vietnam, Chinese Taipei, Indonesia, Rusia, Thailand, Filipina dan lain-lain. Dalam pertemuan ini, kita telah berkongsi dalam tindakan pelancongan negeri Perak bagi memberi gambaran bagaimana kerajaan negeri Perak terus membantu pemain industri pelancongan. Berkaitan prestasi permohonan pembangunan pada tahun 2020, sebanyak 255 permohonan perancangan telah diterima melalui unit pusat setempat berbanding tahun 2019. Sebanyak 294 permohonan telah diterima. Permohonan ini telah merangkumi 62 permohonan serentak, 26 permohonan kebenaran rancang, 16 permohonan kejuruteraan dan 151 permohonan pelan bangunan. Daripada 255 permohonan yang diterima, 16 permohonan atau 7.62% telah selesai melebihi piagam disebabkan PKP yang dilaksanakan pada tahun lalu, memberi kesan kepada tempoh kerja piagam kita. Lihat pada permohonan pada tahun 2020 dan 2019 yang perbezaannya tidak terlalu ketara, telah menunjukkan Kota Kangsar merupakan sebuah daerah yang masih menjadi pilihan pelabur untuk menjalankan projek-projek di Kota Kangsar. Dilihat juga terdapat pembangunan restoran makanan segera seperti McDonald's di Jalan Taiping dan Pasar Raya TF di samping restoran-restoran makanan segera yang lain yang telah sedia ada. Apabila terbinanya projek-projek seperti ini di sebuah daerah atau perbandaran, ia menunjukkan kuasa pembeli di kawasan tersebut semakin meningkat. Kaitan prestasi projek, tahun lalu kita telah menerima peruntukan sejumlah 5.1 juta bagi tujuan pembangunan daripada KPKP, Ukraine Perak, Pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Motek dan JPS. Di samping daripada agensi-agensi yang lain. Peruntukan yang diterima telah kita laksanakan ketika pembangunan, penyelenggaraan, penambahbaikan kemudahan infrastruktur dan peningkatan ekonomi penduduk setempat. Antara kerja-kerja yang telah kita laksanakan adalah menaik taraf produk pelancongan
Victoria Bridge ataupun Jambatan Victoria, kerja-kerja menaik taraf kuasa besar Kuala Kangsar dan menaik taraf dan membaik pulih beberapa gerai milik NPKP. Kaitan prestasi bangunan, NPKP telah menerima bayaran sejumlah RM310,000 hasil daripada bayaran permit menara telekomunikasi berbanding tahun sebelumnya, iaitu berjumlah RM305,000. Melalui majlis mesyuarat kerajaan negeri pada 20 Mei 2020, kerajaan negeri telah memutuskan syarikat Digital Perak sebagai pusat sehenti bayaran fee bagi menerima pembayaran dan melaksanakan penagihan kepada pihak kuasa negeri dan pihak kuasa tempatan. Ini termasuklah sebagai proses pembaharuan permit menara telekomunikasi membuat pembayaran terus kepada PDT dan kini perlu melalui Perak Digital melalui pihak Digital Perak Corporation Holdings selaku agensi penyedaran. Menara telekomunikasi ini sangat penting ketika di era pandemik ini memerlukan lebih banyak urusan kita secara online. Prestasi kesihatan persekitaran bagi membantu meringankan beban para peniaga yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19, kerajaan negeri Perak telah menyalurkan beberapa bantuan pendidikan bagi membantu para peniaga melalui Majlis Bandaran Kuala Kangsar. Seperti KP 1.0, kerajaan negeri Perak telah menyalurkan bantuan kewangan secara one-off berjumlah RM500 kepada setiap peniaga, penjaga dan peniaga kecil di daerah Kuala Kangsar melibatkan keseluruhannya 257 orang penerima. Jumlah pembayaran bantuan ini berjumlah RM148,500. Kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri. Bantuan pengecualian sewaan gerai PBT juga untuk tempoh 3 bulan bermula April, Mei dan Jun 2020 yang melibatkan keseluruhan gerai sewaan NPKP. Jumlah wang yang disalurkan daripada kerajaan negeri Perak adalah sebanyak RM351,300 dan di bawah pakej rancangan ekonomi negeri Perak kuasa keempat PRE fasa 4, NPKP telah menerima bantuan pengecualian sewaan gerai bukan makanan untuk tempoh 3 bulan bagi bulan November 2020 dengan jumlah bantuan sebanyak RM249,380. Dalam tempoh pelaksanaan PKP 1.0, sebanyak 633 pas rider juga telah kita keluarkan kepada penghantar makanan yang menggunakan motosikal dan kereta sempena bulan Ramadan bagi memudahkan masyarakat membeli jual dan berkecuali. Kaitan prestasi penguasaan, pendekatan penguasaan pada era ini amat mencabar sekali. Tugas yang berat ini perlu digalas oleh 16 anggota penguasaan NPKP. Namun, berbagai aduan, pemeriksaan, teguran dan operasi berjaya dilaksanakan. Pada tahun 2020, sebanyak 436 kompaun telah dikeluarkan ke atas pelbagai kesalahan yang melanggar Akta dan Undang-Undang Majlis Bandaran Kuala Kangsar. Bagi operasi menangkap perairan merayau, sebanyak 7 operasi telah dilakukan dan 13 ekor lembu berjaya ditangkap. Sepanjang tahun 2020 juga, sebanyak 30,320 keping kompaun kesalahan parking kereta dan lalu lintas telah dikeluarkan. Bagi kesalahan ini juga, NPKP telah mengambil tindakan dengan melaksanakan 2 kali kempen bayaran kompaun tempat letak kereta sebanyak 75% diskaun. Sebanyak 34 kes telah didaftarkan di mahkamah dan 4 kes telah dikeluarkan waran tangkap pada tahun lalu. Tindakan yang kita laksanakan ini bukanlah tujuan untuk membebankan rakyat, namun lebih kepada supaya warga Kuala Kangsar dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan memberi keselesaan kepada rakan-rakan yang lain. Kita masih melaksanakan penguasaan secara bertolak ansur dan berbicara bagi menyelesaikan sebarang masalah. Prestasi penilaian dan pengurusan harta, prestasi kutipan semasa cukai taksiran NPKP pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan 2.71% iaitu RM8,838,650 berbanding RM8,643,896,89 jumlah kutipan pada tahun sebelumnya. Bagi pegangan bilangan harta berkadar pada tahun 2020 adalah sebanyak 41,910 unit berbanding tahun 2019 sebanyak 41,339 unit. Peningkatan bilangan hartanah sebanyak 1.52%. Ini adalah 1% yang rendah yang melambangkan pertumbuhan hartanah di arah
di daerah Kolokangsa adalah agak perlahan. Dari segi peningkatan hasil 2020, kita berjumlah RM 10.937.478 ringgit sen berbanding tahun 2019 iaitu RM 9.912.604 ringgit dan 87 sen. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 10.34%. Yang menunjukkan tahniah dan terima kasih kepada jabatan dan juga rakan-rakan semua. Peningkatan ini banyak disumbangkan melalui tambahan kutipan caruman bantuan pada harta lembaga akhirat sebanyak RM866,587 dan tambahan kutipan semasa cukai taksiran sebanyak RM243,753 dan 48 sen. Prestasi keuangan adalah dimaklumkan prestasi keuangan FKK pada tahun 2020 meningkat 1.79% iaitu RM 22,36,839 ringgit 80 sen berbanding tahun 2019 iaitu sebanyak RM 21,650,040 ringgit dan 84 sen. Peningkatan pendapatan sebanyak 1.79% ini disebabkan beberapa faktor, antaranya bantuan daripada kerajaan bergerak sebanyak RM 4.6 juta berbanding 2.5 juta sahaja pada tahun 2019 dan peningkatan pembayaran cukai taksiran semasa sebanyak 2.6% berbanding tahun 2019. Perbelanjaan mengurus kita masih berada di tahap yang tinggi iaitu pada tahun 2020. Perbelanjaan mengurus kita berjumlah 20,66283 ringgit 80 sen berbanding 21,284,098 ringgit dan 11 sen pada tahun 2019. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 6.49% dan pada tahun 2022 kita mengalami defisit kewangan sebanyak 629,404 ringgit dan 4 sen. Perbelanjaan meningkat 6.49% disebabkan faktor-faktor seperti berikut. Peningkatan kos penyelenggaraan perniagaan sebanyak 17.18% berbanding tahun 2009 daripada 1.69 juta kepada 1.98 juta untuk penyelenggaraan kenderaan. Emolumen meningkat 7.53% disebabkan faktor kenaikan gaji tahunan dan penambahan pekerja-pekerja baru. Kos emolumen adalah sebanyak RM 14.2 juta di mana hasil utama NPK iaitu cukai taksiran tidak dapat menampung kos itu. Khidmatan yang lain untuk perubatan kawalan keselamatan dan pembersihan layanan juga mengalami peningkatan sebanyak 6.89%. Pada tahun lalu kita mengalami penurunan hasil sebanyak 42. Pada tahun lalu kita mengalami penurunan hasil sebanyak 42.71% bagi sewaan gerai, bangunan perniagaan, Dewan Jubli Perak dan kolam renang iaitu 1.312,000 dan 318 ringgit 9 sen berbanding tahun 2019. Penerimaan hasil kita lebih iaitu sebanyak RM 2.290,737 ringgit dan 67 sen. Penurunan hasil sebanyak 11.59% juga dilihat pada kutipan lesen. Pada tahun lalu, kutipan yang daya kita perolehi adalah berjumlah 2.316,467 ringgit dan 23 sen manakala 2.620,093 ringgit dan 4 sen bagi tahun 2019. Bagi prestasi pembayaran dalam talian terdapat peningkatan jumlah pembayaran. Trend pembayaran meningkat 57.38% berbanding tahun 2019 dengan bil transaksi pada tahun 2020 berjumlah 7,721 berbanding 4,906. Dapat 6 mekanisme untuk pembayaran secara online yang kita boleh gunakan iaitu MyBSN, CIMB Click, Maybank to You, AM Online, JomPay dan PBTP. Sehingga 31 Januari 2021, jumlah transaksi dalam talian diterima
banyak 1,138 transaksi dengan amount terimaan berjumlah RM246,508 dan di mesin. Buat masa ini, kita masih lagi melihat dan mengkaji trend pembayaran dalam talian kerana seperti semua sedia maklum, tahun 2021 kita telah mansuhkan penghantaran bil cukai taksiran fizikal kepada pemilik-pemilik harta di daerah ini. Ini bertujuan memenuhi dasar kerajaan ke arah paperless government, di mana di agensi kerajaan serta memanfaatkan sepenuhnya teknologi maklumat yang ada. Selain itu, ia dapat menjimatkan perbelanjaan pengurusan sebanyak RM120,000 setahun. Diharapkan keputusan yang kita laksanakan dapat memberi penjimatan di samping meningkatkan hasil kepada entiti. Kaitan kebajikan dan pengurusan pekerja, perjalanan sesebuah organisasi pasti tidak lengkap tanpa pasukan pengurusan. Di peringkat inilah, setiap kebajikan dan keperluan anggota kerja itu perlu dijaga. Penghargaan dan sokongan kepada anggota kerja sangat penting bagi memastikan mereka seronok ketika melaksanakan tugas. Justru saya dipahamkan MPKK telah memudayakan perhimpunan korporat sejak tahun 2015. Setiap kali penganjurannya akan dihostkan oleh jabatan-jabatan yang berlainan dalam MPKK, dan di platform ini jugalah kita adakan penghargaan kepada anggota-anggota kerja. Pada tahun lalu, sejumlah 60 anggota kerja telah diberi penghargaan pekerja terbaik bulanan. Program-program sumbangan juga turut dilaksanakan oleh Kelab Sukan dan Kebajikan MPKK. Antara program yang telah dijalankan pada tahun lalu adalah sumbangan bantuan prihatin COVID-19 MPKK kepada ahli kelab grade 40 ke bawah dan sumbangan sempena Hari Raya Aidilfitri kepada 280 orang anggota kerja. Secara dasarnya, MPKK sedang berada dalam proses untuk memantapkan identiti korporatnya. Identiti korporat ini sangat penting supaya setiap anggota kerja itu tahu apakah visi dan misi organisasi yang mereka bekerja untuk mencari rezeki ini. Melalui identiti korporat juga, kita akan timbul rasa kecintaan untuk MPKK. Antara identiti korporat yang telah kita tonjolkan adalah dengan memilih hari Selasa sebagai hari korporat MPKK, dan semua anggota kerja perlu memakai kemeja rasmi MPKK bertemakan warna biru dan kuning, iaitu warna rasmi MPKK. Selain itu juga, MPKK telah mempunyai sebuah lagu rasmi yang akan dinyanyikan oleh kita pada setiap kali perhimpunan korporat. Kita juga turut mengimarahkan penggunaan tulisan Jawi pada bahan publicity dan pakaian. Juga, seperti tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi, sedia maklum, kenderaan-kenderaan baru juga untuk kenderaan pejabat, kita akan beli kenderaan yang berwarna perak, warna silver melambangkan negeri Perak dengan plate nombornya di hujungnya 199. Itu merupakan salah satu usaha ke arah pengkorporatan Majlis Bandaran Kuala Kangsar. Dari segi pengiktirafan dan penganugerahan, tahun 2020 kita berjaya mengekalkan sijil MF ISO 9001-2015. Persijilan ini amat penting kerana ia memberi keyakinan kepada masyarakat maupun stakeholders apabila berurusan dengan kita dalam proses yang kita laksanakan menepati piawaian. Selain itu, kita berjaya memenangi naik Tuhan bagi pertandingan keceriaan Hari Kebangsaan tingkat negeri Perak. Tahniah dan sabar saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di atas kejayaan ini. Berkaitan 5 agenda Kerajaan Negeri Perak 2021, sebagai sebuah organisasi kerajaan, apa sahaja agenda dan pencapaian pihak yang tinggi akan terus menjadi pencapaian kita. Pada tahun 2021, 5 teras utama yang telah digariskan oleh Kerajaan Negeri Perak akan turut menjadi matlamat kita. 5 teras utama tersebut adalah merangsang ekonomi yang berdaya tahan, keduanya memantapkan sistem penyampaian awam, ketiga menegakkan keadilan sosial dan pembasmian kemiskinan, keempat memacu pemodenan dan budaya pendigitalan, dan kelima meneraju kelestarian sumber alam sekitar. Teras yang pertama, merangsang ekonomi yang berdaya tahan. Untuk perkara ini, Kerajaan Negeri menyarankan agar kita melihat peluang-peluang penjanaan hasil
kepada negeri pada tahun 2021 tanpa memperkenalkan cukai-cukai baru yang boleh membebankan rakyat dan pemain industri. Sebagai kaedah boleh dipikirkan antaranya pertama, pendekatan lebih mesra untuk mengutip hasil dengan meneruskan pemberian diskaun tunggakan cukai tanah atau pemberian denda lewat cukai tanah. Ini secara tidak langsung menggalakkan membayar cukai untuk membayar cukai dengan segera selain berpotensi menarik lebih ramai orang untuk membayar. Lebih banyak cukai dapat dikutip, maka hasil itu juga akan meningkat. Kedua, mengkaji semula perjanjian-perjanjian dan dasar-dasar sedia ada yang boleh membawa manfaat. Mengenal pasti jika ada sebarang ruang untuk dipinda perjanjian atau dasar yang boleh mendatangkan penjimatan dan mengoptimumkan perbelanjaan tanpa sebarang impak negatif atau kesan sampingan. Kita perlu menyemak semula mana-mana perjanjian mungkin selama ini merugikan kerajaan. Seperti yang telah kita laksanakan Jabatan Bangunan, iaitu satu penambahbaikan dasar permit bangunan sementara bagi tambahan atau pindaan bangunan yang tidak dapat diteruskan atau dasar perundangan juga telah dilaksanakan pada akhir tahun 2020. Penambahbaikan ini bertujuan menggantikan pelaksanaan kompaun tahunan yang telah dikuatkuasakan sejak tahun 2015. Pelaksanaan permit bangunan sementara yang dikenakan adalah lebih menasabah dan mampu untuk dijelaskan oleh pemilik. Kadar minimum adalah sejumlah RM50 sahaja bagi satu permit yang boleh diperbaharui pada 1 harian Januari setiap tahun berbanding kadar minimum kompaun tahunan yang dikenakan sebelum ini, iaitu RM100 setahun bagi sebuah permit. Ketiga, meningkatkan penguatkuasaan dan mengelakkan ketirisan hasil agar tidak digunakan atau dieksploitasikan oleh mana-mana pihak secara haram. Penguatkuasaan di pelbagai tempat dapat mengelakkan ketirisan dalam mengutip hasil sebenar. Selain daripada itu, dengan meningkatkan penguatkuasaan, hasil bukan cukai juga akan dapat ditingkatkan. Keempat, meneroka hasil-hasil baru di perbandaran kita dengan memanfaatkan potensi yang kita ada supaya dapat menjanakan hasil. Teras kedua, memantapkan sistem penyampaian awam. 3 pendekatan yang boleh diterapkan oleh penjawat awam negeri Perak dalam menambah baik penyampaian perkhidmatan adalah pasang telinga, buka mata. Sikap ini perlu diterapkan dalam kalangan kita agar lebih peka dengan masalah yang berlaku di sekeliling dan mengambil tindakan awal untuk menanganinya. Menerapkan budaya prihatin dan proaktif untuk menyelesaikan masalah daripada sekadar menuding jari kepada pihak-pihak tertentu. Ingatlah, sekali kita menuding jari kepada orang lain, pada waktu yang sama 4 jari menuding kembali kepada kita. Turun padang, atur langkah penyelesaian. Sikap mendekati rakyat secara proaktif ini perlu dijadikan amalan setiap jabatan. Kita tidak boleh lagi sekadar duduk di pejabat dan menerima aduan. Seperti yang kita semua sedia maklum, program turun padang atau turpa yang diurus oleh Bahagian Hak Ehwal Komuniti telah melaksanakan 9 program bersama ahli majlis yang mewakili 24 zon di 3 parlimen, iaitu Parlimen Kuala Kangsar, Parlimen Padang Rengas dan Parlimen Sungai Siput. Sejumlah 9 program turpa telah berjaya kita laksanakan pada tahun lalu. Gerak kerja sebegini telah berjaya menyelesaikan isu-isu besar aduan penduduk kepada PBT. Terima kasih saya ucapkan atas komitmen rakan-rakan semua bagi menjayakan program-program turpa ini. Bersama berganding bahu, kerjasama strategik dengan pihak swasta dan badan-badan bukan kerajaan (NGO) juga perlu diperkukuhkan bagi meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Marilah kita bergerak sebagai satu entiti, membuang budaya in silo dan amalkanlah berkongsi sumber, data, pengetahuan serta kepakaran dalam menjayakan agenda negeri. Alhamdulillah, MBKK merupakan sebuah organisasi yang terbuka untuk menjalin kerjasama strategik bersama swasta maupun NGO. Sebagai contoh, 2 program yang mendapat kerjasama luar yang erat adalah Kuala Car Free Day, Kuala Car Free Night dan program Tak Nak Sampah Haram. Pada tahun lalu, kita sempat melaksanakan 2 program Kuala Car Free Day dan 12 program Tak Nak Sampah Haram. Kita telah berjaya menghapuskan 12 tapak pembuangan sampah haram melalui program ini.
Teras ketiga, menegakkan keadilan sosial dan pembasmian kemiskinan. Pembasmian kemiskinan juga perlu kembali menjadi agenda penting kerajaan. Projek-projek berimpak tinggi perlu dilipat gandakan bagi menangani isu kemiskinan, pengangguran dan pengurangan jurang pendapatan. Bagi isu agihan bantuan pula, kerajaan negeri menyedari beberapa isu penyaluran bantuan iaitu pertama, kerana tiada koordinasi data yang jelas antara jabatan dan agensi, ada golongan yang menerima bantuan berganda lebih daripada satu agensi. Yang kedua, ada golongan susah yang layak dibantu tetapi keciciran dan tidak pernah menerima apa-apa bantuan walaupun sudah berkali-kali mengajukan permohonan. Ini bukan sahaja mengakibatkan pembajaran sumber, tapi menyebabkan matlamat kerajaan untuk menegakkan prinsip keadilan sosial tidak dapat dicapai secara terpisah. Teras keempat, memacu pemodanan dan budaya pendigitalan. Dalam era kebiasaan baru atau new normal, pendigitalan penyampaian perkhidmatan kerajaan tidak lagi dilihat sebagai satu pilihan tetapi ianya merupakan satu keperluan. Lebih-lebih lagi dalam suasana menghadapi PKP, usaha meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat melalui platform online dan digital sudah menjadi satu kemestian. Apa yang saya perhatikan, bermula pendekatan norma baru yang telah diterapkan oleh Kementerian Kesihatan serta Majlis Keselamatan Negara telah berjaya kita ikuti. Antaranya, sistem pembayaran PBTP yang telah dibangunkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKP telah mula kita gunakan bagi memudahkan orang ramai membuat pembayaran tanpa perlu hadir secara fizikal ke MPKP. Selain itu, perhimpunan kita pada pagi ini, satu perhimpunan yang bersejarah, juga kita laksanakan secara maya ataupun dalam talian. Antara sidang video dalam talian yang terawal telah kita laksanakan adalah mesyuarat unit pusat setempat OSC, mesyuarat penuh ahli-ahli majlis, mesyuarat jawatankuasa tujuan am dan juga audit sirim ISO juga telah kita laksanakan secara dalam talian. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua pihak yang berjaya menerapkan budayaan baru ini untuk melaksanakan tugas. Teras kelima, meneraju kelestarian sumber dan alam sekitar. Kerajaan negeri begitu komited untuk menjadi peneraju kelestarian sumber dan alam sekitar dengan mewujudkan suatu plan yang holistik untuk mempromosikan agenda Perak Bumi Lestari. Agenda ini diharap mampu menggerakkan pembangunan negeri secara lestari. Strategi melaksanakan agenda Perak Bumi Lestari saya gariskan seperti berikut. Membudayakan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Antara usaha yang perlu diberi tumpuan di bawah strategi ini adalah meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap kepentingan alam sekitar, melaksanakan tindakan segera dan berkaitan alam sekitar, serta memperkukuh peranan sektor swasta dalam pengurusan alam sekitar. Kedua, membina persekitaran kondusif berlandaskan teknologi hijau. Teknologi hijau merupakan teknologi mesra alam yang menggunakan sumber-sumber secara minimum. Teknologi hijau dapat menjana tenaga dengan kos yang lebih murah, selamat dan mesra pengguna, justru mempunyai potensi besar dalam memacu pembangunan negara serta negeri dalam jangka masa panjang. Diharapkan dapat mewujudkan inisiatif berasaskan teknologi hijau seperti bandar hijau, green city, bangunan hijau, green building, dan pengangkutan hijau, green transportation. Ketiganya, memastikan pembangunan seimbang. Perkara yang sepatutnya diberi perhatian ialah bagaimana kita merancang dan mengurus pembangunan itu dengan mengambil kira aspek penjagaan alam sekitar. Dalam konteks ini, kerajaan negeri komited untuk merangka strategi pembangunan yang seimbang, yang ini menjaga dan memelihara alam semula jadi di samping melaksanakan pembangunan. Antara fokus di bawah strategi ini adalah mengharmoni dan mengintegrasi dimensi alam sekitar dalam dasar semua sektor serta memantapkan penguatkuasaan berkaitan isu-isu alam sekitar. Amanat Penjawat Awam Negeri Perak bagi tahun 2021 berdasarkan 5S. Saya bacakan teks ucapan kebiasaan kita. Kelima-lima teras ini merupakan landasan kerajaan negeri yang perlu kita sama-sama lalui supaya agenda ini tidak hanya dibaca sahaja, namun ia menjadi satu kenyataan.
Ia bukan mudah namun tidak susah juga dengan bantuan dan kerjasama daripada saudara dan saudari sekalian. Selain daripada 5 teras agenda pembangunan kerajaan negeri, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak turut memohon agar penjawat awam dapat bersama-sama memfokuskan 5S dalam menjalankan amanah menjayakan pentadbiran kerajaan negeri bagi tahun 2021 dengan pertamanya selami perubahan. Perubahan yang berlaku di negara ini dirasai oleh semua pihak dan perlu menjadi satu kelaziman baru dalam kehidupan kita. Pada awalnya kita begitu janggal untuk melaksanakan mesyuarat, kursus atau seminar dalam talian. Namun kita berjaya laksanakan kebiasaan baru ini. Ia juga sebenarnya dapat menjimatkan masa, tenaga dan sumber keuangan. Perkara seperti ini harus kita teruskan selepas PKP berakhir selepas ini. Kedua, struktur semula. Dalam kita melaksanakan persekitaran kerja yang lebih fleksibel disebabkan oleh PKP, melibatkan penggiliran, kerja dari rumah, had maksimum di tempat kerja dan lain-lain SOP yang terpakai untuk menjawat awam. Kerja yang dilakukan perlu distruktur semula dan dirancang agar penyampaian perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Ketiganya, sediakan peluang. Pada waktu sukar begini, untuk menghidupkan semula sektor ekonomi dan membantu rakyat, kita semua harus menyediakan peluang kepada semua rakyat, terutamanya yang terkesan secara langsung. Teruskan inisiatif dan program yang telah berjalan dengan melakukan penambahbaikan pada perkara-perkara yang kita nampak kekurangannya. Keempat, seimbang dan mampan. Pentadbiran kerajaan negeri memandang serius untuk melaksanakan pembangunan yang mengimbangi di antara keperluan ekonomi dan alam sekitar. Pembangunan perlu dirancang dan dilaksanakan dengan mengambil kira impak kepada alam sekitar. Jangan kerana kita ambil mudah perkara ini, jangka masa panjang akan menjerut leher kita ke arah kemusnahan alam sekitar dan seterusnya membawa kemusnahan kepada kita dan generasi yang akan datang. Yang kelimanya, stabil. 4S yang pertama tidak bermakna tanpa S yang kelima, iaitu stabil. Semua dan usaha semua pihak dalam melaksanakan amanah yang diberikan ini amat penting. Tanpa asas ini, pasti tidak dapat berkekalan dan kestabilan tersebut tidak berjaya dicapai. Bagi tahun 2021, sasaran kita, tahun ini pasti akan menjadi lebih mencabar buat kita semua. Kita tidak lagi boleh bekerja dengan cara yang sama bagi menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kita perlu lebih proaktif dan responsif dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada warga Kuala Kangsar. Diharapkan pada tahun ini, selesai sahaja pandemik COVID-19, insya-Allah, kita boleh melaksanakan acara tahunan kita semula seperti larian Hari Keputeraan Sultan Perak, kejohanan hoki dalam Dewan Antarabangsa Wanita Piala Tuanku Zahra dan lain-lain acara yang penting. Acara-acara ini amat sinonim dengan Kuala Kangsar dan mensasarkan kehadiran peserta sehingga ke peringkat antarabangsa. Selain daripada itu, kita juga akan berusaha menambah baik produk-produk pelancongan daerah Kuala Kangsar bagi keselesaan pelancong dan akan terus giat mencari produk-produk baru untuk dijadikan sebagai bahan tarikan di Kuala Kangsar. Pada tahun 2021, kita mensasarkan untuk mewartakan seluruh daerah Kuala Kangsar ini sebagai kawasan MPKK yang baru. Kawasan yang baru adalah meliputi keluasan seluas 252,654 hektar atau 2,527 km persegi. Ini merupakan satu kawasan perbandaran yang sangat besar dan mungkin antara yang terbesar di negara kita. Melalui pewartaan kawasan baru ini, kita akan menjalankan kerja-kerja penilaian harta bagi maksud-maksud penguatkuasaan cukai taksiran ke atas beberapa harta bernilai tinggi seperti empangan cenderuh, 2 empangan mini hydro iaitu Sungai Piah, iaitu Apu Piah dan Lower Piah, solar power plant oleh Muda Jaya di Mukim Kemiri, sebuah lagi solar farm yang sedang dalam pembinaan oleh Petronas Energy di belakang Taman Dobondi, kilang-kilang kelapa sawit dan lebih 50 ladang kelapa sawit dan getah di seluruh daerah Kuala Kangsar termasuk Sandabi antara yang terbesar yang dijangka akan memberi peningkatan pendapatan hasil cukai sebanyak 3 juta ringgit. Mulai tahun 2021, kerja-kerja penilaian semula juga akan dilaksanakan ke atas semua pegangan di dalam kawasan MPKK yang dianggarkan berjumlah
43,000 pegangan. Seperti semua sedia maklum, MPKK berdepan dengan bebanan keuangan yang tinggi dari segi pengurusan organisasi. Proses pemulihan keuangan akan dijalankan dengan mengawal perbelanjaan mengurus dengan cara berbelanja dengan lebih berhemah dan mengoptimumkan bajet bagi memastikan aliran tunai kita tidak terjejas. Operasi task force tindakan akan lebih dipergiatkan dengan memfokuskan kepada pegangan yang memberi pulangan yang lebih cepat dan tinggi serta menghantar notis dan surat letters of demand. Adalah dimaklumkan, projek rintis pengurusan sistem pengujian juga telah mula beroperasi pada 1 Februari 2021 di bawah pengurusan Maju Perak Sdn Bhd untuk tempoh 2 tahun. Diharapkan dengan pelaksanaan projek rintis ini dapat memberi nafas baru kepada sistem pengangkutan sampah di MPKK. Bagi mengoptimumkan gerak kerja yang lebih pintar, 3 sistem terbaru telah kita gunakan, iaitu pertamanya PBTP untuk membolehkan orang awam membuat pembayaran secara atas talian. Keduanya sistem OSC 3.0 membolehkan pemaju dan pemohon pembangunan untuk memohon dan mendapatkan kelulusan pelan-pelan kemajuan. Dan ketiganya SISPA, sistem penyampaian aduan awam secara dalam talian yang lebih sistematik. Mengadu boleh mendapat maklum balas aduan dengan cepat melalui sistem ini. Amalan-amalan kerja yang lama juga perlu kita tambah baik supaya setiap kesilapan dapat dibetulkan dan dijadikan kebiasaan. Bertindak sebagai satu pasukan, satu tuntutan dalam Islam. Menurut surah As-Saf atau surah barisan, di mana diterangkan Allah menyukai orang-orang yang mengamalkan apa yang diucapkannya, dan Allah telah berfirman dalam ayat keempat, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang pada jalannya dengan berbaris-baris, seolah-olah mereka bangunkan tembok rapat. Tembok rapat yang dimaksudkan adalah satu perumpamaan kerjasama yang cukup mantap dan kuat antara tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudara. Kerjasama antara kita, semangat kecintaan kita kepada organisasi, kepada kerja akan membuahkan hasil yang lebih baik. Saya yakin dengan semangat kekitaan yang ada dalam diri kita semua, semangat SP The Core, Majlis Bandaran Kuala Kangsar akan lebih maju lagi. Pada ayat ketiga juga, diterangkan Allah murka kepada orang yang hanya pandai berkata-kata sahaja tetapi tidak melaksanakan apa yang diucapkan. Perselisihan faham semasa bekerja itu sesuatu yang normal. Namun ia menjadi tidak normal apabila perselisihan itu berlarutan. Sebagai sebuah keluarga yang besar, kita akan berhadapan dengan rakan sekerja dalam jangka masa yang lama. Oleh sebab itu, setiap perselisihan perlu diselesaikan dengan segera secara komunikasi yang baik. Untuk penutup, ini adalah hari yang ke-652 buat saya bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya sangat bersyukur kehadrat Ilahi kerana dikurniakan rezeki ini dan setinggi-tinggi penghargaan buat Kerajaan Negeri Perak yang memberikan ruang kepada saya untuk bersama saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Akhir kata, besar harapan saya untuk menjadikan kita semua sebagai anggota kerja yang lebih cemerlang dan unggul. Saya ingin melihat MPKK dipandang tinggi di mata masyarakat dan negara. Marilah kita melonjakkan nama MPKK dan berbangga menjadi sebahagian daripadanya. Bukan sahaja kita antara yang terbaik di kalangan ada 154 pihak berkuasa tempatan di negara ini, malah adalah menjadi harapan kita semua supaya kita menjadi antara yang terbaik dan di rantau dan di dunia ini. Sekali lagi, saya ingin ucapkan selamat menyambut ulang tahun Majlis Bandaran Kuala Kangsar yang ke-17. Happy birthday, happy anniversary, sana helwak, dan semoga kita sentiasa dirahmati. Keberadaan anda semua memberi makna yang cukup besar kepada Majlis Bandaran Kuala Kangsar. Pada tahun 2021 yang penuh mencapai ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dan melaksanakan tugas dengan seamanah dan sebaik mungkin, kerana inilah rezeki yang dikirimkan oleh Allah SWT. Jadi tanggungjawab kita semua. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengar dan menghayati ucapan oleh Yang di-Ketua Majlis Bandaran Kuala Kangsar, dan saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan atas segala usaha tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudara yang saya kasihi sekalian. Juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan SU dan Ketua Jabatan serta Puan
Nina biar telah menyediakan teks ucapan yang panjang lebar ini. Sekali lagi saya mengucapkan segala urusan kita sentiasa dipermudahkan dan hasil kerja baik saudara-saudari Kurang Akademi rakyat dan Perbandaran Kuala Kangsar sentiasa mendapat pembalasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusia Tuan Zulkarnain bin Mohamad, Yang di-Ketua Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, di atas ucapan sebentar tadi mengenai kejayaan dan pencapaian serta perancangan masa hadapan Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Ibarat pokok setinggi mana ia membesar, jika akar tidak kukuh maka tumbanglah ia di tiup badai. Begitulah juga dengan setiap organisasi, kekuatan terletak kepada kerjasama setiap anggota kerja agar dapat melaksanakan setiap dasar dan arahan dengan sempurna. Majlis kita diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah pekerja terbaik bulanan bagi Cik Azri dan Tuan SU mengiringi Yang di-Ketua ke hadapan bagi penyampaian anugerah pekerja terbaik bulanan. Tak ada lagu lah, memang tak ada lagu. Sikit tak boleh? Ada. Dan itu saya menjemput yang pertama, dipersilakan Fazil bin Abdul Rahman, Pembantu Penguatkuasa KP22 daripada Jabatan Undang-Undang dan Penguatkuasaan. Tepuk sampai habis ya, tepuk sampai habis. Oh, ni live ni. Okey, yang kedua dipersilakan Encik Syamsul Azhar bin Samsudin, Pembantu Penguatkuasa KP22 daripada Jabatan Undang-Undang dan Penguatkuasaan. Dipersilakan Puan Nazrah binti Harun, Pembantu Takbir N22 daripada Jabatan Khidmat Pengurusan. Bila? Oh, okey. Encik Osman bin Manhuri, Takbir H11 Bagan Hal Ehwal Community. Bulan 3 nak kahwin lah, bulan 3 nak kahwin.
Jemput semua orang, jemput. Yang kedua dipersilakan Encik Muhammad Yazid bin Bahari, Pembantu Awam H11 Bahagian High Award Community. Belum lagi? Amal betul-betul nak rumah. Oh, kamera berat. Okey. Kamera berat. Okey, dipersilakan Encik Yazid bin Bahari. Bulan bila kahwin tak tahu yang ni. Seterusnya dipersilakan Encik Asrul Effendi bin Osman, Pembantu Awam H11 Bahagian High Award Community. Seterusnya saya persilakan Encik Muhammad Fitri bin Islamat, Pembantu Awam H11 daripada Jabatan Kesihatan Persekitaran. Dipersilakan Encik Fitri kita. Seterusnya dipersilakan, akhir sekali dipersilakan Encik Mio Muhammad Izzuddin bin Ahmad, Pembantu Awam H11 Jabatan Kesihatan Persekitaran. Oh, tinggi orangnya. Seterusnya adalah penyampaian surat pelantikan PIC Aduan 2021. Dengan ini saya mempersilakan yang pertama Puan Zunainah binti Zulkifli daripada unit korporat. Dipersilakan Puan Zunainah jawab aduan. Seterusnya dipersilakan Puan Rozaimah binti Hashim daripada Jabatan Kejuruteraan. Wakil dia, okey, wakil dia Encik Firdaus Ibrahim. Masa yang bila mana wajah tu besar, wajah tanggungjawab tu besar. Aduan. Seterusnya dipersilakan Puan Hasnida binti Habibul Akhyar, Jabatan Kesihatan Persekitaran. Cik ke apa? Tuan. Seterusnya orang yang bertugas lumus menyiapkan aduan pokok-pokok. Dipersilakan Puan Nur Aziam binti Azman daripada Jabatan Perancang Bandar dan Landscape. Seterusnya dipersilakan aduan yang banyak-banyak bangunan. Dipersilakan Nur Shima binti Muhammad Samsudin daripada Jabatan Bangunan. Cik Nur Shima. Seterusnya aduan sampah longkang dan rumput. Dipersilakan Encik Ahmad Fahmi bin Razman daripada Jabatan Kesihatan Persekitaran. Kuala Salak je, semasa pun tak ada. Seterusnya dijemput Encik Hanafi bin Bahari daripada bahagian teknologi maklumat. Okey. Sebetulnya ada satu lagi lah, bukan cukup tapi mandangkan kedua tak ada, jadi kita tak dapat sampaikan. Seterusnya adalah CJ dan cenderahati penghargaan kepada pesara. Ada 3 orang kat sini, jadi saya mempersilakan yang pertama dijemput dengan segala hormatnya Encik Zainal Abidin bin Syari daripada Jabatan Undang-Undang dan Penguatkuasaan. Dipersilakan Encik Zainal.
Okey, ada ucapan sikit. Kamu dulu. Okey, Cik Zainal, majlis nak dengar sikit sepatah dua kata sempet. Jangan lama sangat ya, sepatah dua kata je. Okey, Cik Zainal. Secara live, ni satu dunia dengar. Okey, dipersilakan Cik Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang dihormati, yang berusaha Tuan Zulkarnain, yang dikasihi, yang berusaha Tuan Susaha, Tuan Ikram, ketua jabatan, sahabat-sahabat rakan tawalan anggota kerja Majlis Perbendaharaan Kebangsaan yang dikasihi sekalian. Pertama-tamanya sama-sama kita memanjatkan berbanyak-banyak kesyukuran di atas nikmat kurnia yang Allah kurniakan pada kita hingga ke hari ini. Walaupun dalam suasana kita terkurung dalam suasana yang agak asing bagi kita, dalam suasana kita mematuhi peraturan undang-undang, syarat, norma-norma baru di bawah arahan-arahan Kementerian Kesihatan untuk keselamatan. Kalau dulu tuan-tuan, boleh dan suasana begini kita duduk rapat-rapat, bersalaman dan sebagainya. Hari ini duduk enggang-enggang, duduk jauh-jauh kena pakai topeng. Kalau dulu masuk kedai pakai topeng akan dihalau. Kamu pula masuk kedai mah dengan bank, garanti kena halau. You mau rompak ke, you mau curi ke. Hari ni kalau tak pakai topeng pula kena halau. Inilah tuan-tuan, seolah-olah dunia ni dah balik ke belakang, ya, mengundur ke belakang. Mungkin selama ini mulut kita ni terlalu berat untuk kita bertanya khabar dan memberi salam. Hari ini nak beri salam pun mungkin orang tak perasan, tak nampak mulut yang bergerak, tak dengar suara yang keluar. Nak bersalaman, bersentuhan pun dah tak boleh. Walaupun inilah benda yang penting kita fikirkan, perlu kita fikirkan. Sebagai insan yang Allah bagi akal dan fikiran, apakah perlu kita lakukan untuk memastikan kesinambungan kehidupan, kesinambungan kehidupan harian kita sebagai insan, sebagai manusia tetap diteruskan. Walaupun kita di bawah suasana pandemik COVID-19, tetapi usaha-usaha kerja-kerja tetap diteruskan. Adakah dengan kehadiran pandemik kita hanya duduk berpeluk tubuh di rumah, tarik selimut, duduk dalam kembung kain, duduk di muka pintu, mengeluh dari pagi hingga petang tanpa buat apa-apa? Saya sebagai pesara bekas anggota kerja Majlis Perbendaharaan Kebangsaan tetap ingin menyatakan rasa kemegahan, kebanggaan saya kerana pernah diberi peluang untuk menjadi ahli dan keluarga besar Majlis Perbendaharaan Kebangsaan. Kepada yang masih berkesempatan untuk meneruskan khidmat, buktikan kita semua adalah insan yang terpilih, dan juga buktikan yang MPKK tidak tersalah pilih insan dan orang yang menjadi warganya, dia menjadi keluarganya. Tuan-tuan, selalunya kita ni, contoh saya lah, dah pencen, dah bersara macam-macam, kata orang baru, mereka masa kerja mereka bingung, bodoh. Ya, bila dah pencen macam-macam, mereka orang tu suruh ni cadang, tak guna dah. Nak cakap, nak buat, nak merancang sekarang. Bila jari dah kering tuan-tuan, tak usah nak ngada-ngada, nak kata-kata. Kalau aku buat ni, aku ingat, mari apa tak buat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, saya mengambil sikap tutup mulut, diam diri.
Ya, janganlah dah pencen, oh macam-macam idea. Sekarang ni lah kita nak mencurah bakti, nak mencurah jasa, nak menabur bakti, nak menabur jasa. Dah pencen, duduk diam-diam makan je duit pencen. Ya, terutama pada sahabat-sahabat lama saya yang masih lagi berkhidmat, Haji Saidin. Ya, saya masuk kemudian, saya pula pencen dulu. Ni, kekanda saya ni, Cik Azian. Dia masuk dulu, saya pencen dulu. Cik Saiful, Cik Azhar, Cik Zahir. Ya, ni Zaidi. Ya, pernah jadi anak buah saya. Dan sekarang alhamdulillah beliau menduduki grade yang tinggi pada saya. Anugerah Allah. Iyalah saya percaya tu. Semuanya lah pengalaman-pengalaman yang akan kita kongsikan apabila kita bersara. Tuan-tuan, jangan sampai kita seolah-olah menyesali pernah menjadi ahli keluarga ni, dan jangan sampai orang menyesali yang kita pernah jadi keluarga dalam keluarga besar majlis daerah dan majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Sebut je nama kita, apa pun tak gunanya. Sebut nama kita, harap nama je. Sebut nama, harap pangkat je. Ya tuan-tuan, biar yang kita nak tinggalkan adalah satu yang akan jadi kenangan untuk diingati oleh generasi yang akan datang. Tuan-tuan, kita pernah merasa berada di bawah, saya kira-kira tuan-tuan, saya berada di hampir 10 orang YDP. Ya, saya kira-kira dengan jari, lebih kurang saya pernah berkhidmat di bawah 10 orang YDP, bermula dengan Tuan Haji Zulkifli bin Sarip sebagai pegawai daerah dan juga yang dipertua majlis daerah waktu tu. Betul Cik Zahir ya? Ya Tuan tu, Tuan DA, Tuan Ji, ya betul ya? Saya dah kira dah berapa 10 orang. Tuan Haji Zulkifli, Tuan tu Lokman, Arman Hakim, dan hampir 10. Tuan-tuan, hampir 10 orang. Dan terakhir sekali, saya bekerja tuan-tuan sewaktu ditemuduga oleh Datuk Syahrul bin Datuk Abdul Malik sebagai SU waktu itu, dan saya berpencen, hampir pencen, dan beliau pencen menjadi WDP saya pula. Saya rasa ini satu sejarah bagi diri saya. Bekerja di bawah orang yang mengambil saya bekerja, dan dia pencen pun bersama dengan dia. Dan tahniah kepada Tuan Zul, hingga hari ini banyak perubahan yang telah dilakukan. Alhamdulillah. Tetapi mampukah Tuan Zul melakukannya seorang diri tanpa sokongan bantuan? Ingat, kita semua adalah aset Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Sebanyak mana harta yang kita sediakan, sebanyak mana kemudahan yang kita sediakan, tanpa ada anggota yang nak mengoperasinya, dia tak akan pergi ke mana. Ya, itulah pengalaman saya dalam Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, lebih kurang 10, hampir 30 tahun. Jadi saya pun dapat isyarat daripada penerbit kita pada pagi ini mengatakan time saya sampai tamat. Jadi sebelum dapat isyarat yang kedua, faham-faham aja lah. Tapi dulu saya sebelum melepaskan tokoi jagung ni, saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada semua sekali para anggota. Terima kasih. Dan terima kasih juga di atas pernah menerima saya sebagai anggota keluarga besar Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Yang termana terlebih, yang mana terkurang, saya mohon kemaafan. Jikalau ada pernah terkasar bahasa, tersilap kata, hanya kemaafan yang saya pohonkan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di jannah, insya-Allah. Dengan itu saya akhir dengan ucapan yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan. Terima kasih kepada Encik Zainal kita. Mak Ji macam belinang ni tak Okey. Yang kedua dipersilakan pesara kita juga Encik Hamdan bin Lumbang daripada Jawatan Kesihatan Persekitaran.
Kita juga menjemput Encik Hamdan untuk bagi sepatah dua kata ya. Sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih di atas peringatan yang diberikan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Encik Hamdan itu. itu perlu saya balik oh. Okey, teruskan dengan catering dan juga kerja-kerja kemah dia Encik Hamdan. Seterusnya dipersilakan yang terakhir sekali dipersilakan Encik Wan Hasan Nurdin bin Wan Ismail daripada Jabatan Perancang Bandar dan Landscape. Boleh ke sepatah dua kata? Abang Wan, kita ada nak cakap sikit ke? Ada ke tak ada? Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua warga Majlis Perbandaran Kuala Kangsar yang mengenali saya. Terima kasih kepada Cik Wan. Bawah ini dia dengar suara dia. Okey, dengan itu saya akhiri. Oh, ada satu lagi permohonan pula. Ada satu lagi apa dia? Nana? Oh, permintaan dia. Okey, diminta nanti kita semua akan turun ke lobi sebab YDP mungkin akan bagi ada satu ampau dan souvenir lah. Buat siapa yang bertuah tu adalah satu. Nantilah kita tengok apa yang YDP bagi. Tak boleh bagi tahu sekarang. Jadi kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan ucapan tak ada apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita turun ke bawah semua. Puan Nurul dan juga staf-staf tu standby. Yang lain tak ada apa. Terima kasih juga kepada bahagian IT yang bertukar lumur daripada pagi tadi, malam tadi.